Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam satu Malaysia. Yang berhormat Datuk Dr. How Kok Chung, Timbalan Menteri Pengajian Tinggi Malaysia. Yang berbahagia Datuk Ibrahim bin Muhammad Noor, Ketua Setiausaha Kementerian Pengajian Tinggi. Hadirat yang saya hormati sekalian. Pertamanya, setelah saya menzahirkan rasa penuh kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnia dan izinnya, maka dapat kita bersama di majlis amanat tahun baru 2012 pada pagi yang berbahagia ini. Saya mengucapkan terima kasih dan tidak terlambat selamat tahun baru kepada yang hadir dan mereka yang berpeluang menyaksikan majlis ini melalui video conference dan sebagainya, dengan harapan semua telah bersedia menunaikan amanah dan mengharungi cabaran tahun 2012. Tidak lupa juga untuk saya mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah mencurahkan khidmat bakti selama ini sehingga kita telah mencapai banyak kemajuan dan kejayaan dalam sektor pengajian tinggi negara. Kita harus akui bahawa masa hadapan sektor pengajian tinggi, khususnya IPT, semakin kompleks lagi mencabar. Selain dari perlu memenuhi cabaran masyarakat berpengetahuan, sistem pengajian tinggi kita tidak lagi dinilai atau diperhatikan oleh masyarakat tempatan, tetapi turut terdedah kepada warga global. Ini kerana globalisasi telah memansuhkan sempadan antara negara dan meletakkan Malaysia, negara kita, sebaris dengan semua negara di dunia. Oleh itu, cabaran paling getir yang perlu diharungi oleh IPT negara ialah bagaimana untuk meningkatkan kualiti kecemerlangan pengajaran, penyelidikan dan inovasi sehingga berkeupayaan bersaing di peringkat global. Walau bagaimanapun, dalam kegairahan kita menyaut cabaran global ini, saya ingin mengingatkan para pemimpin akademik di seluruh IPT negara supaya tidak leka dan terlepas pandang bahawa kehadiran di Menara Gading adalah untuk memenuhi tuntutan rakyat, menyaut keperluan masyarakat dan memberi manfaat kepada pembangunan negara. Maka atas asas inilah saya memilih tema amanat tahun ini, berfikiran global, bertindak lokal, sebagai satu penegasan bahawa langkah yang paling tepat untuk membina modal insan berilmu dan berkemahiran tinggi, menjalankan penyelidikan yang bermakna dan menghasilkan inovasi berimpak besar adalah dengan bertindak untuk kepentingan pembangunan, kemajuan dan juga transformasi negara. Tuan-tuan dan puan-puan, tahun 2012 bakal menyaksikan dua keadaan yang menyumbang kepada perubahan persekitaran kampus apabila pindaan Akta Universiti dan College Universiti AUKU 1971 dan pemberian otonomi kepada universiti akan dilaksanakan. Umum mengetahui bahawa kerajaan telah bersetuju meminda Akta Universiti dan College Universiti 1971. Saya percaya meskipun pindaan AUKU ini membenarkan mahasiswa terlibat dalam aktiviti dan parti politik di luar kampus, ia sama sekali tidak akan mengganggu keharmonian kampus
sebagai entiti bebas politik kepartian. Kampus perlu kekal neutral kerana matlamat pendidikan perlu dipelihara untuk melahirkan mahasiswa yang dapat memperluaskan ufuk fikir, membina minda dan keupayaan intelektual mereka. Perlu diingatkan juga, pindaan AUKU bukanlah tiket kebebasan mutlak. Jauh sekali membenarkan mahasiswa untuk melakukan aktiviti-aktiviti subversif sehingga mengganggu ketenteraman awam. Saya tidak pernah menghalang mahasiswa bersikap kritikal, tetapi biarlah sikap itu disalurkan melalui pendekatan yang berhemah lagi beradab. Ingatlah, mahasiswa juga merupakan rakyat dan warga negara yang mempunyai tanggungjawab kepada negara, sama seperti pihak lain dalam masyarakat. Maka atas sebab itulah perlu ditentukan para mahasiswa kita dibekal dengan pegangan nilai dan etika yang tinggi. Untuk tentukan ini tercapai, sebagai tambahan kepada usaha-usaha yang selama ini kita lakukan, pada tahun ini Kementerian akan mewujudkan Yayasan Sukarelawan Siswa ataupun YSS bertujuan membentuk kepribadian yang kukuh dan nilai yang teguh dalam aspek kesukarelawan di kalangan mahasiswa. Selain itu, kita akan melahirkan kumpulan duta-duta universiti ataupun university ambassador dari kalangan mahasiswa yang berperanan menjayakan usaha-usaha membantu pembangunan, kemajuan dan transformasi masyarakat dan negara, termasuk transformasi luar bandar. Pindaan AUKU juga akan mengekalkan persekitaran kampus yang terus menjamin kebebasan akademik. Kampus yang terus kekal sebagai entiti bebas daripada politik akan memerdekakan warga akademiknya daripada pengaruh dan batasan politik. Walau bagaimanapun, kita amat sedih kerana akhir-akhir ini kebebasan akademik telah disalahguna, disalaherti, disalah tafsir dan lebih membimbangkan. Ia menjadi modal politik jalanan sesetengah pihak yang tidak bertanggungjawab. Ada pula kerana kecenderungan aktivisme sanggup menjadikan kebebasan akademik sebagai alasan untuk bergiat bebas walaupun ia bertentangan dengan norma dan etika untuk tidak memihak dalam setiap pendekatan ilmu. Secara umumnya, kebebasan akademik adalah satu kebebasan yang perlu disertai dengan tanggungjawab yang nyata. Ini kerana kebebasan akademik mempunyai nilai teras yang nyata, iaitu mencari kebenaran dan menyatakan kebenaran. Kebenaran dalam konteks ini berlandaskan kajian dan penyelidikan saintifik dengan menekankan kepada hasilan yang objektif dan pengembangan budaya ilmu. Ia juga terikat dengan norma etika dan budaya akademik. Dalam erti kata yang lain, kebebasan akademik amat tertakluk dengan prinsip bahawa setiap kebebasan itu datang bersama dengan satu tanggungjawab yang perlu dilaksanakan dengan sepenuhnya. Ini amat konsisten dengan prinsip kebebasan hak asasi, kerana kebebasan tanpa batas membawa lebih banyak keburukan daripada kebaikan, kerana ia boleh mengancam kepentingan awam maupun negara. Apatah lagi sebagai seorang ilmuwan, ahli akademik mempunyai tanggungjawab yang berat kepada rakan kesepakaran, pelajar
dan masyarakatnya. Pendek kata, setiap penghujahan perlu dipertanggungjawabkan dan dinilai implikasinya, dan setiap langkah laku akademik sentiasa diikuti dan diadili oleh peers atau komuniti kesepakarannya. Saya percaya bagi ahli akademik berwibawa, kebebasan akademik masih berkembang segar menyelubungi kerjayanya, khususnya atas hasrat murni memindahkan ilmu untuk kepentingan negara dan sejagat. Tuan-tuan dan puan-puan, matlamat mencapai kecemerlangan IPT akan diteruskan, antaranya melalui pemberian autonomi. Seperti yang dinyatakan sebelum ini, autonomi adalah prasyarat penting untuk mewujudkan persekitaran kampus yang dinamik melalui pengurusan IPTA yang lebih berdaya saing, kreatif dan fleksibel. Autonomi bermaksud penurunan kuasa membuat keputusan daripada agensi pusat dan kementerian kepada universiti. Ini juga adalah asas penting kepada usaha pemerkasaan IPTA seperti yang dinyatakan dalam teras keempat Pelan Strategik Pengajian Tinggi Negara, iaitu memperkasa institusi pengajian tinggi agar dapat mencapai agenda kecemerlangan. Maka selepas selesai proses audit menggunakan instrumen Code of University Good Governance CUGG dan University Good Governance Index UGGI, pada hari ini saya ingin mengumumkan 5 buah universiti, iaitu Universiti Malaya, Universiti Kebangsaan Malaysia, Universiti Sains Malaysia, Universiti Pertanian Malaysia dan Universiti Teknologi Malaysia layak dianugerahkan autonomi dalam 4 bidang, iaitu governance institusi, kewangan dan penjanaan kekayaan, pengurusan sumber manusia dan pengurusan akademik serta kemasukan pelajar. Saya ingin ucapkan tahniah kepada universiti-universiti ini. Sistem governance yang berteraskan autonomi melibatkan integriti dan accountability yang tinggi, dan ia perlu dipatuhi oleh universiti-universiti yang terlibat. Walaupun saya yakin mereka telah bersedia memikul tanggungjawab ini, prinsip asas tersebut menjadi sempadan dan panduan dalam segala tindakan pengurusan universiti. Tuan-tuan dan puan-puan, sewaktu melancarkan Pelan Tindakan Fasa 2 PSPTN tahun lalu, saya telah menegaskan bahawa usaha kita tidak lagi semata-mata melahirkan modal insan ataupun human capital untuk memenuhi keperluan negara, tetapi meningkatkan jumlah bakat atau modal intellectual capital negara. Hal ini penting kerana buat masa sekarang penghasilan modal insan sahaja tidak memadai. Sebaliknya, kita perlu tentukan bagaimana untuk menyediakan bakat atau talent berilmu dan berkemahiran tinggi dan mereka kekal dalam negara serta dapat menyokong kepada pelaksanaan model baru ekonomi dan program transformasi ekonomi negara kita. Maka sudah tentu usaha-usaha penambahbaikan berterusan perlu dilakukan untuk menjayakan hasrat tersebut, dan antaranya ialah melalui pemantapan dan pengukuhan dalam konteks pembelajaran dan pengajaran. Dalam hal ini, IPT perlu menerapkan pendekatan pembelajaran dan pengajaran yang berasaskan konsep ilmu dan kemahiran untuk masa depan dan bukan
untuk menyelesaikan masalah semalam, di samping menekankan kepada soal kualiti. Dengan cara ini, program akademik akan sentiasa diteliti dan mendapat maklum balas daripada pelajar dan bakal majikannya secara berterusan. Jabatan, pusat pengajian dan fakulti perlu diberikan mandat dan sokongan pentadbiran yang sewajarnya untuk melaksanakan proses pemantauan, penilaian dan lebih penting lagi, penambahbaikan kursus dan program agar sentiasa segar dan memenuhi keperluan masa hadapan. Dalam konteks yang lebih luas, program Prasiswazah, khususnya untuk semua IPTA, perlu dijajarkan semula dengan matlamat dan peranan penubuhan sesebuah IPT. Untuk universiti penyelidikan umpamanya, perlu ada usaha yang berterusan untuk mengurangkan jumlah program dan pelajar yang mengikuti di peringkat Prasiswazah. Ini perlu dilakukan dengan memberi pertimbangan kepada nisbah terbaik pelajar Prasiswazah dan Siswazah, memikirkan program yang relevan dan menjadi pembekal ataupun feeder kepada program pasca siswaza yang mendukung tujuan penyelidikan. Dalam konteks ini, universiti penyelidikan perlu menentukan strategi bagaimana untuk menarik minat pelajarnya untuk terus menyambung pengajian ke peringkat pasca siswaza dan tidak berhenti di tahap ijazah pertama sahaja. Untuk itu juga, proses menanda aras atau benchmarking terhadap program-program pasca siswazah perlu dilakukan bagi menentukan program-program yang ditawarkan itu berkualiti tinggi dan berdaya saing, sekaligus menyokong usaha kerajaan dalam meningkatkan tenaga pakar berpengetahuan tinggi. Pihak Agensi Kelayakan Malaysia MQA telah diminta untuk memulakan perbincangan dan konsultasi dengan pihak-pihak terbabit untuk menanda aras program-program di peringkat pasca siswazah yang ditawarkan oleh semua IPT dalam negara kita. Pada masa yang sama, universiti komprehensif dan universiti terfokus juga perlu mengambil peranan yang lebih luas untuk mengembangkan program Prasiswazah yang menjadi asas kepada pembangunan modal insan cemerlang untuk memenuhi pasaran pekerjaan sama ada di peringkat kebangsaan maupun di peringkat global. Salah satu bentuk tuntutan masa hadapan ialah sumber manusia berilmu yang berketerampilan tinggi, luas dan mempunyai daya fikiran yang bersifat syumul ataupun holistik. Untuk memenuhi keperluan baru ini, saya berpendapat semua IPT memberi perhatian kepada konsep pendidikan liberal dan multidisiplin, liberal and multidiscipline education dalam semua program pendidikan pra dan pasca siswaza. Saya difahamkan satu kajian sedang dilakukan oleh kumpulan penyelidik IPTA tentang pendidikan liberal dan berharap dapatan kajian ini kelak akan dapat menjadi panduan untuk semua IPT melaksanakannya. Pendidikan liberal dan multidisiplin adalah pendekatan pembelajaran yang dapat menghasilkan modal insan masa hadapan. Ia menyediakan pelajar dengan ilmu pengetahuan yang luas, meliputi keseluruhan isu global termasuk sains, etika, budaya, bahasa, kemanusiaan atau masyarakat dengan pengajian mendalam dalam bidang pengkhususan. Pendekatan ini membolehkan pelajar mempunyai keupayaan berfikiran
secara terbuka dan mampu melihat persoalan negara daripada pelbagai sudut pandangan dan juga perspektif. Pendek kata, ia satu pendekatan kepada pembelajaran yang memberi individu kelentoran untuk menyediakan diri, mengendalikan kerencaman, kepelbagaian dan juga perubahan. Dengan memperkenalkan pendidikan liberal dan multidisiplin ini, IPT akan mampu menghasilkan graduan bermutu dan berfikiran global dan menjadi pelaburan terbaik untuk masa depan masyarakat dan negara, dan seterusnya menghasilkan graduan yang bersedia untuk menjadi warga negara dunia. Dan ini termasuklah soal pendidikan keusahawanan di IPT. Kita tidak boleh mengelak daripada mentransformasikan sektor pengajian tinggi melalui penerapan kemahiran abad ke-21 di kalangan mahasiswa, khususnya kemahiran dan pemikiran usahawan dan juga inovatif. Ini penting untuk menjamin pembangunan ekonomi yang mapan, mencipta pekerjaan dan kekayaan negara, serta berupaya menyelesaikan isu dan cabaran di peringkat global. Saya ingin menekankan bahawa usaha memperkukuhkan keusahawanan, sama ada ke arah pemikiran keusahawanan atau kecenderungan menjadi usahawan, adalah penting bagi meningkatkan kebolehpasaran graduan dan menyelesaikan isu pengangguran graduan. Apatah lagi, kita harus akui bahawa pelaksanaan bidang ekonomi utama nasional ataupun NKA bukan sahaja difokuskan kepada mengambil manfaat terhadap pekerjaan yang dihasilkan, tetapi apa yang lebih penting, bagaimana kehadiran graduan dapat mengambil peluang atas pertumbuhan ekonomi yang wujud dengan sebaik mungkin, atau dalam erti kata yang lain, graduan kita menjadi usahawan, mengambil peluang daripada pertumbuhan yang akan dilalui melalui program memajukan dan mentransformasikan ekonomi negara. Pada masa yang sama, beberapa model baru keusahawanan sedang diuji oleh IPT serata dunia, dan kita wajar memerhatikan perkembangan ini dengan sebaik yang mungkin bagi tujuan untuk kita berkongsi amalan terbaik. Antara yang digunakan ialah pengenalan kepada keusahawanan sosial, iaitu satu kaedah baru lagi kreatif untuk melihat dan menyelesaikan masalah sosial di kalangan masyarakat. Ia menggabungkan aktiviti mengenal pasti masalah, membangunkan idea penyelesaian dan menyebarluaskannya di kalangan masyarakat untuk mengatasi cabaran-cabaran semasa. Konsep ini akan mendidik dan menyediakan mahasiswa kita mengaplikasikan apa yang mereka belajar kepada realiti atau kehidupan sebenar. Seterusnya, berperanan aktif, kreatif dan inovatif dalam memperbaiki dan memperbarui kehidupan masyarakat setempat. Ia juga adalah satu mekanisme yang penting dalam melahirkan seseorang usahawan sosial di kalangan graduan yang bukan sahaja faham dan peka akan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat di sekelilingnya, tetapi mempunyai kemahiran keusahawanan mengangkat taraf hidup masyarakat dalam pelbagai bidang, sama ada ekonomi, kebajikan, pendidikan dan juga kesihatan. Pelaksanaan keusahawanan sosial akan menyumbang kepada peningkatan kedinamikan pengajian tinggi kerana ia meningkatkan keberhasilan pembelajaran, memperkayakan pengalaman mahasiswa, meningkatkan kebolehpasaran graduan,
melonjakkan kualiti pembelajaran dan pengajaran serta impak penyelidikan sekaligus mencipta nilai awam yang tinggi. Kita mahu IPT negara mampu melahirkan pelajar yang dapat memberi penyelesaian inovatif kepada isu-isu kritikal yang sering menghambat masyarakat, bersedia berhadapan dengan cabaran dan dapat melahirkan idea-idea baru yang membawa impak dan perubahan berskala besar, jauh sekali bersikap materialistik. Sehubungan dengan itu, inisiatif perlu diambil oleh semua IPT agar dapat menerapkan aspek usahawanan sosial dalam pembelajaran, pengajaran dan penyelidikan agar pelajar mereka mempunyai kemahiran dan kecekapan untuk membawa perubahan sosial. Pelajar-pelajar digalak menggunakan pengalaman, pembelajaran dan penyelidikan mereka untuk mewujudkan usaha-usaha sosial yang berinovatif ataupun innovative social ventures. Dalam perkara ini, perhatian perlu diberikan agar tidak dapat kekeliruan mengenai keusahawanan sosial dan aktiviti kemasyarakatan yang pada ketika ini banyak dilaksanakan oleh IPT tempatan. Pendek kata, melalui aktiviti keusahawanan sosial, para pelajar bukan sahaja dapat didedahkan dengan masalah dan cabaran sebenar masyarakat, malah dapat mendekatkan mereka kepada masyarakat sekeliling, di samping meningkatkan penyertaan dan peranan mereka untuk mengukuhkan tahap sosioekonomi dan kualiti hidup masyarakat di negara kita. Seterusnya, pelibatan akan menyumbang kepada peningkatan kepimpinan dan kemahiran insaniah mereka seperti peka kepada persekitaran, kerja berpasukan, responsif dan proaktif serta peningkatan kemahiran berkomunikasi. Tuan-tuan dan puan-puan, Malaysia perlu menjana ekonomi digital sebagai pemboleh penting dan pelengkap kepada agenda transformasi nasional yang memacu ke arah negara maju dan berpendapatan tinggi menjelang tahun 2020. Kerangka digital Malaysia perlu dipupuk agar satu ekosistem yang dipacu oleh ICT dapat diwujudkan, yang menyasarkan aspek ekonomi, tadbir urus dan interaksi sosial serta mewujudkan satu iklim yang meningkatkan inovasi, pelaburan dan pertumbuhan bakat. Dalam konteks sektor pengajian tinggi, peranan IPT amat kritikal, khususnya dalam menyediakan kemahiran dan kecelikan teknikal dalam ICT di kalangan graduan, termasuk memperkukuhkan kaedah-kaedah baru pembelajaran dan pengajaran menggunakan teknologi ICT. Sehubungan dengan itu, setiap IPT perlu mengambil perhatian yang serius, khususnya mengarus perdanakan e-pembelajaran sebagai satu kaedah terbaik meningkatkan tahap kompetensi penggunaan ICT di kalangan mahasiswa, termasuk di kalangan tenaga pensyarah. Kita juga perlu menerima hakikat bahawa modal insan berpengetahuan tinggi adalah pemacu dan tonggak kepada hasrat Malaysia menjadi sebuah negara maju dan berinovatif. Sehubungan dengan itu, pada tahun 2011, seramai 6,243 orang calon telah mendapat penajaan di peringkat My Master, manakala 1,391 pula di peringkat My PhD, dengan jumlah penajaan masing-masing sebanyak RM6 juta dan RM18 juta. Apa yang menarik, jumlah yang mengikuti program My PhD mengatasi sasaran yang telah ditetapkan, iaitu 650 tempat, dan ia melebihi kadar 100%. Pencapaian 2011 juga menyaksikan 97 orang calon telah ditawarkan mengikuti program PhD industri, iaitu menghampiri sasaran 100 orang. Pada tahun ini, kementerian telah menyediakan penajaan
sebanyak 80 juta ringgit untuk 8,000 tempat My Master, manakala 50 juta ringgit untuk 1,000 tempat pembiayaan My PhD dan 100 tempat bagi PhD industri. Dalam konteks membangun bakat akademia di universiti, penerbitan menjadi aktiviti penting kepada tenaga pensyarah kerana ia adalah medium penting berkomunikasi dan menyebarkan idea-idea pengetahuan serta penemuan baru. Saya mengucapkan syabas kerana semua universiti telah mengambil daya usaha membangunkan program kerjasama antara IPTA, iaitu program penerbitan berimpak tinggi atau High Impact Publication Program. Melalui program ini, universiti-universiti penyelidikan akan menyediakan mentor kepada IPTA yang mengambil bahagian dalam menggalakkan penerbitan bersama ini. Ini termasuk membangunkan dasar-dasar pentadbiran yang bersesuaian untuk menggalakkan penerbitan akademik yang berkualiti, bekerjasama di peringkat antarabangsa dan menjalankan pelbagai program khusus untuk meningkatkan kadar penerbitan di kalangan ahli akademik. Justru itu, peruntukan sebanyak 2 juta ringgit akan disalurkan kepada jawatankuasa Timbalan-Timbalan Naib Chancellor Penyelidikan dan Inovasi IPTA bagi tujuan untuk membangunkan program ini. Dan jika berjaya, kita akan tambah lagi peruntukan yang diberikan ini. Tuan-tuan dan puan-puan, umum mengetahui tahun 2012 adalah tahun Gerakan Inovasi Nasional. Ini bermakna agenda IPT sebagai hub inovasi perlu diperkukuh dan diperhebatkan dalam usaha kita menjadikan inovasi sebagai tunjang dalam sektor pengajian tinggi ke arah transformasi ekonomi negara. Apabila kita bercakap soal peranan universiti sebagai hub inovasi negara, ia bukanlah semata-mata berasaskan kepada peranannya melaksanakan R&D semata-mata, tetapi bagaimana universiti itu menjadi sebahagian daripada proses inovasi yang sedang berlaku dalam negara. Dalam erti kata yang lain, universiti harus dilihat sebagai satu institusi dan pemain utama yang kritikal dalam penciptaan, pembangunan dan juga penyebaran inovasi. Bagi melibatkan lagi IPT sebagai hub inovasi, kita perlu melihat semua aspek rantaian nilainya. Ia melibatkan soal-soal berkaitan dengan pembudayaan, pembangunan modal insan atau bakat, pembangunan institusi inovasi dan pembangunan pendekatan inovasi untuk industri dan masyarakat. Kita juga perlu menilai apakah kekangan yang masih perlu diatasi, khususnya isu yang berkaitan sekitaran dan sistem sokongan inovasi yang kondusif. Menyentuh mengenai pembangunan sumber manusia inovasi dalam sains dan teknologi, kenyataannya ialah ia masih di tahap kurang memberansangkan, khususnya di peringkat awal lagi. Walaupun telah banyak inisiatif diperkenalkan oleh kerajaan untuk memajukan bidang sains, hakikatnya minat pelajar untuk mengambil mata pelajaran sains di sekolah semakin merosot ke tahap yang sangat kritikal. Kajian Pelan Hala 7 Modal Insan Sains dan Teknologi tahun 2020 menunjukkan walaupun dasar memertabatkan sains dan teknologi memerlukan jumlah pelajar sekolah mencapai 60%, tetapi ia tidak pernah berlaku. Lebih membimbangkan, sejak tahun 2007, peratus pelajar mengambil jurusan sains terus menurun sehingga 29% pada tahun 2012. Keadaan ini berterusan ke tahap universiti, dan situasi begini jika berterusan
ia boleh membantutkan usaha meningkatkan inovasi teknologi ke arah transformasi ekonomi negara maju berpendapatan tinggi. Pada asasnya, pelajar yang masuk ke universiti membayangkan usaha untuk belajar dalam bidang sains tidak menguntungkan dan tidak berbaloi. Bukan sahaja mereka perlu kelulusan yang cemerlang untuk diterima mengikuti program sains, pembelajarannya sukar dan juga membosankan. Lebih mendukacitakan, mereka tidak dapat membayangkan kerjaya yang menarik dan menguntungkan apabila tamat pengajian dan bergelar sebagai ahli sains. Kepimpinan tertinggi IPT perlu melihat isu ini dengan serius dan merancang strategi untuk mengubah persepsi atau realiti tersebut. Ini termasuk memupuk set minda baru pelajar, iaitu sains adalah asas inovasi dan inovasi pula menjadi asas teknologi dan transformasi ekonomi. Pelajar cemerlang perlu diterapkan rasa kegairahan untuk mempelajari sains dan dapat merasakan kursus sains adalah sesuatu yang menyeronokkan serta penuh cabaran minda dan penerokaan baru. Dan yang lebih penting lagi, kerjaya sains menjanjikan pengiktirafan dan pulangan yang lumayan. Beberapa dasar dan strategi baru boleh diperkenalkan jika kita ingin meningkatkan minat para pelajar terhadap mata pelajaran sains. Pertama, kita perlu meraihkan kepelbagaian sains. Bidang sains bukan sekadar ilmu fizik, kimia, biologi dan matematik seperti yang diajar di peringkat sekolah. Di IPT kita perlu memberikan perhatian yang seimbang terhadap kepelbagaian bidang dan sub-bidang sains tulen dan gunaan yang mampu meneroka ilmu baru. Lebih-lebih lagi jika kita mempunyai kekuatan dan telah menunjukkan kepimpinan di peringkat rantauan ataupun global. Universiti perlu menggalakkan kegairahan meneroka ilmu baru dalam pelbagai bidang pengkhususan sains, umpamanya dalam bidang botani, sains tumbuh-tumbuhan, zoologi haiwan, paleontologi hidupan purba yang kini ahli sains tempatan sudah mulai pupus. Kedua, menentukan niche bersifat watan. Kita perlu mencari niche tersendiri, ilmu yang masih belum sempat diterokai oleh para saintis negara maju. Ahli sains kita seharusnya mengambil peluang untuk membangun sains yang bersifat watan, berasaskan sumber tempatan dan pada sekitaran tropikal lembap jika ingin menjadi pemimpin sains dunia. Strategi begini tidak sahaja dapat menempatkan para saintis kita di barisan hadapan, tetapi sains yang diterokai lebih mudah disalurkan untuk faedah pembangunan inovasi dan teknologi bersifat lokal. Ketiga, laluan kerjaya yang jelas dan pelbagai. Melalui tahun 2012, Kementerian telah menawarkan beasiswa baru melalui program My Brain Science yang bertujuan menyediakan tenaga akademik berkualiti dalam bidang sains tulen di IPT. Program menghasilkan sumber manusia berkelulusan PhD. Berdasarkan program ini adalah satu tindakan strategi yang tepat untuk memperkasa keupayaan berinovasi negara. Bagaimanapun, apakah kita telah merancang dengan baik di mana mereka bakal ditempatkan selepas memperolehi ijazah PhD? Mereka merupakan golongan istimewa dan memiliki daya intelek dan kepakaran yang tinggi. Pada masa ini, sebahagian daripada mereka boleh ditempatkan di IPTA sebagai ahli akademik. Tetapi secara jangka panjang, kita perlu merancang kerjaya yang lebih relevan dan menepati sasaran menjadi negara yang mempunyai tahap inovasi dan keupayaan bersaing yang tinggi.
Dalam hal ini, IPTA wajar melihat pewujudan institut dan pusat penyelidikan sebagai keperluan strategi mengekalkan sumber manusia berkepakaran tinggi bagi pelbagai bentuk penyelidikan huluan dan hiliran masa depan. Oleh itu, IPT perlu membangunkan institusi penyelidikan, sama ada dalam bentuk institut, pusat ataupun makmal, seperti mereka membangunkan institut pengajaran, iaitu fakulti, pusat dan jabatan, yang perlu dilengkapkan dengan modal insan atau bakat berjawatan tetap dan infrastruktur penyelidikan yang bersesuaian. Justru itu, jawatan baru seperti akademik penyelidik boleh diperkenalkan dalam sesebuah institut penyelidikan sebagai keperluan asas untuk kita mengekalkan bakat. Selain daripada itu, universiti juga perlu memberi perhatian kepada perancangan dan kemajuan yang berlaku di persekitarannya, khususnya pembangunan wilayah, agar hasrat universiti menjadi pemacu pembangunan tempatan akan tercapai. Selain daripada ini, satu cara menambah sumber pendapatannya. Universiti mesti menjadi sebahagian daripada ekosistem pembangunan wilayah tersebut, dan ini hanya akan berjaya jika sekitaran mempunyai kemahuan dan kesungguhan untuk mengambil manfaat terhadap hasil penyelidikan universiti. Kita tidak mahu masyarakat setempat tidak mengambil tahu dan universiti pula gagal menyebarkan hasil R&D serta harta intelek yang dikeluarkannya secara tepat dan berkesan. Dalam hal berkaitan usaha mengembelingkan tenaga dan kepakaran antara universiti-universiti di Lembah Kelang juga perlu dilakukan. Kementerian ingin melihat kerjasama erat antara semua universiti di Lembah Kelang dalam mewujudkan kerjasama dan sinergi yang boleh merangsang inovasi. Ini sekaligus akan menyamai Lembah Kelang seperti apa yang dilalui oleh Lembah Silikon di luar negara. Kita juga perlu melihat kemampuan universiti memindahkan hasil penyelidikan mereka ke industri. Antara pendekatannya ialah melalui penubuhan inkubator dan pewujudan syarikat terbitan universiti ataupun startup company. Melalui bajet 2012 yang diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri tahun lalu, peruntukan telah diberikan kepada USM sebanyak 51 juta ringgit dan Universiti Melaya sebanyak 22 juta ringgit untuk program inkubator modal insan inovasi yang bertujuan menjana industri, paten dan perniagaan baru hasil-hasil penyelidikan di IPT. Saya berharap semua inkubator yang disediakan, sama ada baru ataupun lama, dapat dimanfaatkan dan mencapai matlamatnya. Penubuhan syarikat terbitan universiti ataupun STU menunjukkan kewujudan satu ekosistem yang memberi penekanan kepada aspek pengkomersialan di sesebuah universiti. Setiap STU yang berhasil akan melahirkan seorang usahawan atau CEO yang berjaya, menjana pendapatan tinggi untuk penyelidik berkenaan dan juga memberi pulangan kewangan kepada universiti. Ia juga dapat memberi peluang pekerjaan untuk graduan-graduan kita belajar dan bekerja dengan mereka. Jika sebelum ini pengkomersialan R&D diuruskan oleh penyelidik atau ahli akademik melalui STU, seorang usahawan atau CEO pula akan berusaha untuk memperkomersialkan R&D tersebut. Sehingga 12 Januari 2012, sebanyak 106 syarikat terbitan universiti telah ditubuhkan dan disasarkan. Pada tahun ini, sebanyak 37 buah lagi STU akan diwujudkan di kalangan universiti penyelidikan dalam negara kita. Pada tahun 2012,
Kementerian berhasrat meneruskan agenda pembudayaan penyelidikan yang harus diterajui bersama dengan semua IPTA maupun IPTS di negara kita. Fokus dan pendedahan penyelidikan secara berterusan akan diberi keutamaan kepada universiti-universiti yang bukan bertaraf universiti penyelidikan melalui pendekatan kluster. Pada masa yang sama, universiti-universiti penyelidikan pula diminta untuk menjadi mentor kepada universiti-universiti yang lain dalam usaha memperkukuhkan aktiviti penyelidikan. Untuk itu, kementerian akan memperkenalkan matching grant RU RACE atau RU Research Acculturation Collaborative Effort sebanyak RM5 juta sebagai pemangkin kepada IPT lain untuk menghayati pembudayaan penyelidikan secara bersama dengan universiti penyelidikan. Konsortium penyelidikan dan pembangunan untuk program penyelidikan yang membawa impak tinggi kepada ilmu, ekonomi serta masyarakat akan juga ditingkatkan. Pembudayaan penyelidikan secara konsortium dengan gabungan universiti tempatan dan antarabangsa akan membantu kepada peningkatan peratusan penyelidik peneraju ataupun research champion dan jumlah hasil penyelidikan dan pembangunan research output yang berkualiti. Pada masa yang sama, kementerian akan menubuhkan direktorat penyelidik peneraju ini agar kemampuan mereka dapat dipamerkan ke pesada antarabangsa sekaligus dilihat sebagai antara pemain utama dalam era inovasi global pada masa kini. Agenda sebagai hub inovasi akan semakin menyelah dengan sokongan struktur organisasi di universiti. Sehubungan dengan itu, kementerian mencadangkan agar jawatan Timbalan Naib Chancellor Penyelidikan dan Inovasi diwujudkan untuk semua IPTA. Ini akan menjamin dan memastikan usaha pembudayaan dan kecemerlangan penyelidikan serta kesinambungan semua program yang direncanakan terlaksana dengan sebaik mungkin. Ada beberapa lagi IPTA yang sebenarnya belum mewujudkan jawatan tersebut. Selain itu, selain kita mempunyai pusat kecemerlangan pengajian tinggi, High COE dan Top Business School, kementerian juga memperkenalkan pusat kecemerlangan industri ICOE dalam memperkukuhkan hubungan universiti dan industri mencapai objektif kewujudan masing-masing dalam membangunkan modal insan mengikut keperluan persekitaran semasa dan mempertingkatkan usaha dalam penyelidikan, pembangunan dan juga pengkomersialan. Untuk permulaan, 4 ICOE telah ditubuhkan oleh industri, iaitu ICOE Acuan Tekap bersama Miyazu, ICOE Sistem Suspensi bersama Sapura, ICOE Teknologi Proses Permulaan, Reka Bentuk dan Fabrikasi Wafer bersama Infineon Technologies Kulim, dan ICOE Pemasangan dan Pengujian Produk, Pembangunan Teknologi, Pembungkusan dan Kejuruteraan Aplikasi untuk Proses Hiliran bersama Infineon Technologies Melaka. Saya berharap inisiatif industrial base yang menemukan IPT dan industri ini akan dapat menjadi model kerjasama ampuh yang boleh diguna pakai untuk melonjakkan lagi ekonomi negara ke arah ekonomi berpendapatan tinggi. Dia juga menjadi contoh terbaik kerjasama secara langsung antara pihak universiti dan juga industri. Tuan-tuan dan puan-puan, fasa kedua Pelan Strategik Pengajian Tinggi Negara juga telah memperkenalkan elemen baru jangkauan global Malaysia yang bertujuan memperkukuh dan mempertingkatkan mutu sistem pengajian tinggi negara dan menjadikan negara sebagai hub pengajian tinggi serantau dan antarabangsa yang dihormati, dirujuk dan relevan dalam memenuhi tuntutan semasa dan masa yang akan datang. Sehubungan dengan itu, kementerian telah merancang
pelbagai aktiviti penerokaan pengantarbangsaan secara strategik. Apabila bagi tahun 2012, program pemasaran CLMV yang membabitkan negara-negara seperti Cambodia, Laos, Myanmar dan Vietnam akan dilaksanakan mengikut perancangan strategik oleh 4 kumpulan kluster seperti berikut. Pertamanya, memperkasa libat sama global melalui perkongsian ilmu MyExpert. Kedua, pembentukan hub pengetahuan dan kemahiran menerusi pengantarbangsaan MySkill, memanfaatkan hubungan alumni pelajar demi pengantarbangsaan MyAlumni, meningkatkan kehadiran Malaysia di dunia melalui sumbangan dan reputasi MyFellow, MyOdyssey dan MyCommunity. Dalam konteks MyExpert terutamanya, ia akan menjadi platform terbaik untuk mengenengahkan kepakaran tenaga akademik tempatan secara berstrategik dan berimpak tinggi yang akan dapat meletakkan Malaysia sebagai antara negara utama menyumbang kepada pembangunan dan kemajuan global. Saya tidak menafikan memang terdapat ahli-ahli akademik kita yang terpilih memberi sumbangan dalam organisasi antarabangsa. Walau bagaimanapun, rata-rata mereka, penyertaan mereka masih bersifat individu. Bagi merealisasikan usaha ini, saya menggalakkan kepada semua IPT untuk memberi kerjasama, sokongan dan galakkan padu kepada tenaga akademik mereka yang terlibat dalam memberi sumbangan di peringkat antarabangsa. Dunia mengiktiraf Malaysia sebagai sebuah negara Islam yang moderate, lagi progresif serta mempunyai rekod positif dalam mengendalikan sektor pengajian tinggi yang berkualiti, khususnya dalam aspek akses dan kepimpinan pengajian tinggi. Sistem pengajian tinggi di negara kita mempunyai kedudukan yang istimewa, khususnya di kalangan negara-negara Islam, dan dijadikan sebagai reference point dan peneraju kepada agenda pembangunan modal insan inovasi di peringkat negara OIC. Kementerian akan terus berkongsi kepakaran dan bersedia menyumbang ke arah pembangunan ummah melalui program dan aktiviti yang akan dilaksanakan di bawah jawatankuasa penyelidikan dan pembangunan OIC. Sehubungan itu, Kementerian melalui jawatankuasa ini akan merancang untuk mengadakan forum meja bulat pada tahun 2012 sebagai platform kepada pelaksana daripada negara OIC untuk menentukan strategi dan pelan tindakan hala tuju. Ini termasuk membincang dan memperhalusi pelan tindakan bagi gerak Pintar Nobel dalam usaha mengembalikan zaman kegemilangan sarjana Islam dalam kepimpinan bidang sains dan kemanusiaan sejagat. Selain kerjasama dalam bentuk penyelidikan dan penyediaan modal insan berinovasi, program mobiliti dan penawaran kursus pengajian yang strategik turut diperkenalkan bagi menarik minat pelajar, khususnya dari negara Timur Tengah ke Malaysia. Usaha ini boleh dilaksanakan melalui mekanisme pemindahan jam kredit yang bersesuaian agar pelajar yang menjalani program mobiliti ini memperolehi win-win situation. Selain fokus kepada kepimpinan pengajian tinggi dalam lingkungan negara rantau Asia Tenggara dan OIC, peranan Malaysia sebagai pengkalan kepada jaringan pengajian tinggi di peringkat global juga akan dipertingkatkan. Untuk itu, Global Higher Education Network yang diurustiakan oleh Institut Pendidikan Pengajian Tinggi Negara telah diperkenalkan bertujuan mewujudkan satu rangkaian jaringan antarabangsa di kalangan para ahli akademik, pembuat polisi, penyelidik, individu dan mereka yang berminat mengenai pengajian tinggi dari pelbagai latar belakang, budaya, sosioekonomi dan juga sejarah. Dalam konteks kepimpinan akademik, peranan Akademi Pengajian Tinggi akan terus diperkukuhkan lagi
Di samping meningkatkan potensi dan kualiti kepimpinan dalam pelbagai peranan akademik, saya ingin melihat ACAP memperluaskan keupayaannya dengan berkolaborasi di peringkat global. Ini boleh dilakukan dengan memilih bidang terfokus yang melibatkan kepimpinan penyelidikan, pengajaran atau pemindahan teknologi. Pendekatan terbaik ialah dengan memilih rakan kongsi daripada beberapa institusi dan universiti terkemuka di dunia seperti Oxford Leadership Academy dan The Leadership Institute at Harvard College. Saya berharap kolaborasi ini terjalin, dilestarikan sehingga menghasilkan impak yang ketara. Tuan-tuan dan puan-puan, statistik menunjukkan bahawa kira-kira 93,000 orang pelajar asing kini sedang mengikuti pengajian di pelbagai peringkat dalam negara kita. Angka ini menggambarkan keyakinan mereka terhadap sistem dan kualiti pengajian tinggi yang kita sediakan. Pada masa yang sama, ia memerlukan satu sistem pengurusan maklumat dan profil yang komprehensif bagi memantau pelajar-pelajar asing, terutama dalam menyelesaikan isu-isu yang berbangkit. Dan bagi memenuhi tujuan tersebut, pada hari ini, sistem IPT Formation Management System atau IFMS IPTS akan dilancarkan. Untuk makluman semua, matlamat sistem ini bertujuan membangunkan satu pengkalan data maklumat berkaitan IPTS melalui sistem IFMS seperti data profil institusi, ketua eksekutif, pusat wilayah, program, staf akademik dan profil pelajar. Dengan adanya sistem ini dan penggunaan secara berterusan, ia akan dapat meningkatkan kualiti sistem tadbir urus IPTS dan mempermudahkan sistem penyampaian berkualiti kepada IPTS. Selain itu, sebagai langkah proaktif daripada kementerian dalam mengendalikan aduan daripada pelajar antarabangsa di seluruh IPT, sama ada awam maupun swasta, satu kaunter khidmat bantuan helpdesk telah diwujudkan dan telah pun beroperasi semenjak Disember 2011. Setiap permasalahan atau aduan akan diterima dan direkod oleh pegawai bertugas serta diberikan khidmat bantuan sewajarnya berdasarkan kepada bidang kuasa yang diperuntukkan, sama ada di bawah AUKU ataupun Akta Institusi Pengajian Tinggi Swasta. Adalah menjadi tanggungjawab semua IPT untuk memaklumkan kepada pelajar antarabangsa masing-masing akan kewujudan kaunter ini. Umum mengetahui bahawa kerajaan telah menetapkan sasaran sejumlah 200,000 orang pelajar antarabangsa di IPT Malaysia menjelang tahun 2020. Selama ini, usaha-usaha promosi dilakukan oleh bahagian Education Malaysia yang tertakluk kepada prosedur, peraturan dan tata cara kerajaan. Adalah wajar bagi Malaysia menanda aras amalan terbaik oleh negara pengeksport pendidikan utama di dunia seperti United Kingdom, Australia, Jerman dan Perancis dalam usaha menjadikan Malaysia sebagai hub pendidikan serantau, dan kita mampu mencapai matlamat menarik pelajar asing ke negara kita. Penubuhan EMGS ini sebagai sebuah syarikat akan memudahkan lagi proses kemasukan pelajar antarabangsa ke IPT Malaysia dan menjamin sistem pengurusan yang lebih efisien dan juga berkesan. Selain itu, EGMS ini turut diberi kebenaran untuk melaksanakan Student Application and Registration System yang berperanan memantau dan menyelia rekod pembelajaran mereka secara berkala dan juga teratur. Tuan-tuan dan puan-puan, pembangunan dan kemajuan negara masa kini tidak lagi bergantung semata-mata kepada modal insan berpengetahuan tinggi, tetapi juga berkemahiran tinggi. Maka di sinilah letaknya kepentingan pendidikan dan latihan teknikal ataupun TVET yang dapat menambah bekalan modal insan berkemahiran melalui penyediaan pendidikan berkualiti kepada pelajar yang mempunyai kecenderungan dalam bidang teknikal dan vocational, sekaligus
menjayakan proses mentransformasikan negara. Sudah tiba masanya pelaksanaan mengarus perdana TVET wajar diselaras dan disepadukan di peringkat sektor pengajian tinggi dengan menggabungkan tindakan-tindakan sebunya antara MTON, Politeknik, College Community dan IPTA. Dalam hal ini, Kementerian sedang membangunkan satu kerangka TVET peringkat nasional dan hala tuju pelaksanaannya yang melibatkan sinergi antara MTON, Politeknik dan College Community. Ia diharap dapat memberi panduan yang jelas dan komprehensif mengenai peranan yang perlu dimainkan oleh institusi TVET secara bersepadu. Politeknik sebagai peneraju utama dan pemimpin TVET akan terus ditingkatkan keupayaannya. Bagi memenuhi keperluan di masa hadapan, Politeknik akan memperkenalkan program-program baru yang akan meningkatkan lagi kerjasama dengan pihak industri. Mulai tahun 2012, Politeknik akan melaksanakan program baru berasaskan work-based learning, dan ketiga-tiga buah Politeknik Metro pula akan mula menawarkan beberapa program pensijilan profesional dengan kerjasama badan-badan profesional yang telah dikenal pasti. Dalam usaha mendapatkan pengiktirafan di peringkat antarabangsa, Politeknik akan bekerjasama melalui pengukuhan dengan institusi TVET serantau seperti Colombo Plan Staff College for Technician Education, dan melaluinya Politeknik akan berusaha untuk mendapat pengiktirafan antarabangsa Asia Pacific Accreditation and Certification Commission menjelang 2015. APACC adalah badan akreditasi serantau yang mengakreditasi institusi TVET dalam membangunkan sumber manusia negara rantau Asia Pasifik. Tuan-tuan dan puan-puan, setelah 10 tahun beroperasi, kini terdapat 50 buah College Community Indok dan 28 College Community Cawangan yang melaksanakan latihan dan kemahiran serta pembelajaran sepanjang hayat di negara. Untuk memastikan College Community sentiasa relevan dan menjadi pilihan utama masyarakat setempat mendapat pendidikan dan latihan, beberapa inisiatif baru akan diperkenalkan. Antaranya ialah mengadakan kerjasama yang rapat dengan 5 koridor ekonomi negara. Dalam hal ini, College Community akan menyediakan tenaga kerja serta memberi pendidikan dan latihan mengikut keperluan industri di koridor-koridor ekonomi tersebut untuk memastikan kejayaan program transformasi ekonomi ke arah menjadi negara maju menjelang tahun 2020. Penarafan College Community turut akan dilaksanakan sebagai satu mekanisme pengukuran prestasi budaya kecemerlangan selaras hasrat kerajaan untuk meningkatkan kualiti institusi pengajian tinggi negara. Penarafan ini akan memberi pengiktirafan kepada College Community yang telah menunjukkan tahap tadbir urus yang terbaik serta sentiasa meningkatkan kualiti perkhidmatan yang unggul serta menggalakkan persaingan yang sihat di kalangan College Community. College-college yang mendapat rating terbaik boleh dipertimbang diberikan autonomi separa partial autonomi dengan beberapa fleksibiliti dan keistimewaan seperti boleh menentukan plan strategik sendiri, mendapat peruntukan khas untuk pembangunan bidang khusus dan menggunakan logo tersendiri bagi membolehkan imej college lebih terselah. Tuan-tuan dan puan-puan, sebagai Menteri Pengajian Tinggi, saya sangat berbangga dengan pencapaian kita sepanjang tahun 2011. Saya percaya dengan sokongan semua pihak, tahun 2012 akan menjanjikan kejayaan yang lebih cemerlang lagi. Saya ingin menegaskan lagi, demi kepentingan pengajian tinggi negara, perubahan paradigma yang berfokuskan berfikiran global dan bertindak lokal sangat diperlukan. Dalam konteks pembelajaran dan pengajaran umpamanya, kita tidak boleh menafikan trend perubahan yang berlaku di peringkat global. Keperluan menguasai bahasa dunia, khususnya bahasa Inggeris,
untuk menimba dan berkongsi ilmu amatlah penting. Sehubungan dengan itu, kementerian sememangnya menggalakkan IPT agar sentiasa memperkukuhkan penguasaan bahasa Inggeris di kalangan mahasiswa mereka supaya usaha kita meningkatkan kualiti dan tahap kebolehpasaran graduan tercapai. Akan tetapi pada masa yang sama, kita harus berpijak di bumi nyata. Anak-anak bangsa perlu dididik menggunakan juga bahasa ibunda kerana inilah cara yang paling berkesan untuk menjadikan mereka bangsa berilmu. Apabila kita memperkukuhkan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu tinggi, kita sebenarnya telah menzahirkan perasaan cinta kepada budaya dan tamadun sendiri. Kita perlu sentiasa berazam mahu menempatkan bahasa kebangsaan di tempat yang sewajarnya dan sentiasa beriltizam. Satu hari nanti, ramai bangsa lain dunia berminat mempelajari bahasa Melayu kerana berhasrat meneroka ilmu yang telah dikembangkan oleh sarjana tempatan yang bertaraf global. Daripada perspektif penyelidikan pula, mempelajari dan memahami apakah agenda global adalah sangat penting. Tetapi mengikut rentak dan melakukan penyelidikan berasaskan agenda global menyebabkan kita sentiasa tertinggal di belakang dan menjadi pengikut semata-mata. Kita perlu memikirkan agenda penyelidikan tempatan, meneroka sumber kekayaan bumi tempatan, membangun teknologi baru tempatan dan menyelesaikan cabaran yang sedang dihadapi oleh masyarakat tempatan. Yakinlah, dengan tindakan demikian, kita sebenarnya menyediakan asas yang kukuh untuk bergerak di barisan hadapan, menjadi peneraju penyelidikan berasaskan keperluan watan dan akhirnya menjadi pemimpin dunia dalam beberapa bidang tujahan penyelidikan yang kritikal untuk pembangunan negara. Berfikiran global dan bertindak lokal memaksa kita memikirkan soal apakah yang masih perlu dilakukan selepas selesai menjalankan penyelidikan dan menerbit dalam jurnal berimpak tinggi. Bagaimana ilmu yang telah diterokai boleh dipindahkan kepada masyarakat. Bertindak lokal memberi kita ruang untuk meneruskan usaha meneroka ilmu kepada pemindahan ilmu dan teknologi demi pembangunan industri tempatan dan masyarakat. Usaha pemindahan ilmu untuk faedah negara tidak lagi dilihat sebagai peranan sampingan, tetapi menjadi sebahagian daripada agenda penting universiti. Bertindak lokal juga memberikan ruang yang luas untuk membina budaya kolaborasi antara universiti dengan industri dan juga komuniti. Saya berharap semua 8 agenda dan 64 penyataan dasar inisiatif dan perubahan struktural yang terkandung dalam amanat ini akan menjadi asas dan panduan bagi kita untuk terus melangkah gagah mendepani masa depan yang lebih gemilang. Saya percaya sektor pengajian tinggi boleh menawarkan pelbagai sumbangan yang bernilai kepada kemakmuran rakyat dan kemewahan negara jika kita benar-benar serius dan beriltizam serta sentiasa berusaha membuat yang terbaik demi kejayaan transformasi negara yang kita cintai ini. Namun harus diingatkan, usaha melonjakkan peranan sektor pengajian tinggi khususnya IPT tidak hanya terhad kepada agenda dan inisiatif melalui amanat ini semata-mata, tetapi ia juga bergantung kepada idea-idea besar yang perlu dicetuskan sendiri oleh semua IPT di negara, terutama barisan peneraju kepimpinannya. Saya percaya hanya melalui kuasa idea yang dijana dan diraihkan, IPT akan sentiasa relevan dengan kehendak dan juga keperluan sezaman. Akhir kata, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang hadir. Setinggi penghargaan juga diucapkan
kepada semua yang telah menjayakan majlis ini sama ada secara langsung ataupun tidak. Saya berdoa agar tahun 2012 memberi kita kesiapsiagaan yang padu untuk berhadapan dengan semua cabaran dan tantangan selari dengan tahun ini, iaitu tahun naga yang mengikut kalender masyarakat Tionghoa melambangkan satu kekuatan dan satu kegagahan. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.